inspirasi, euforia, Islami, semuanya linki. Dan juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis, dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat, itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah SWT, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam, bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk. Saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. Suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azman Fatih pula? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu, Muhammad Azman Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, bertaluk penterma dan syarat. Allah telah jelaskan betapa hebatnya hikmah bersedekah. Bersedekahlah dan pahala mengalir tanpa henti. Allah juga akan bantu lapangkan kesusahan kita. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesumah Kombat di talian 012-850-2280. Saya ulang 012-850-2280. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman.
menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dikatlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Wakaf bukti cinta. Manusia dan harta tidak boleh dipisahkan sama sekali. Setiap orang pastinya ada harta. Harta ini ibarat sebilah pedang yang mempunyai dua sisi baik, buruk kesannya, bergantung kepada bagaimana seseorang itu menggunakannya. Termasuklah harta yang kita ada pada kita sekarang ini. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan di dalam hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pengurusan harta ini sendiri. Jadi antara instrumen yang menarik saya ingin petik melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan qata'a anhu amalu illa min salas." Apabila matinya anak Adam, putus semua amalan melainkan hanya saja 3 perkara sahaja. Yang pertama,
sedekatun jariyah. Antara ulama yang membincangkan maksud sedekatun jariyah itu tadi adalah Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah wakaf. Jadi, kesimpulan yang nak disampaikan di sini, wakaf merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam Islam yang patut kita ambil untuk kita jadikan amalan berwakaf sebagai amalan yang patut setiap Muslim mengambilnya. Kerana melalui berwakaf, amalan berpanjangan, pahala berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita terus menerus mengalir kepada kita sekalipun kita telah pun dijemput Ilahi. Ayo berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan secara wakaf am maupun khusus bersama dengan kami. Semai di dunia, tuai di akhirat. Baca talbiyah, Mat. Iyalah Mak Su, insya-Allah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills menawarkan program tahfiz mahir Yayasan Pahang. Percuma ambilan Oktober dan Disember 2023 kini dibuka. Pelbagai program seperti kulinari dan facilities management. Tajaan penuh Yayasan Pahang istimewa kepada lepasan tahfiz, pondok dan madrasah. Orang asli dan mualaf turut dipelawa. Daftar sekarang, layari www.kypskills.edu.my atau hubungi 014-990-8324. Tempat terhad dan takluk kepada terma dan syarat. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir pada 29 Mac 1432 Masihi bersamaan dengan 26 Rajab 833 Hijriah di Adrianopolis, iaitu di antara sempadan negara Turki dengan Bulgaria. Ibunya Humah Hatun dan bapanya pula Sultan Murad II, salah seorang pemerintah kerajaan Uthmaniyah yang masyhur. Sultan Murad II menaiki takhta pada usia 18 tahun dan terkenal sebagai pemerintah yang berilmu, bijaksana, adil dan mencintai ulama serta penyair. Sebagaimana ayahandanya, Muhammad Al-Fatih juga menaiki takhta pada usia muda, iaitu 19 tahun. Baginda memerintah selama 30 tahun, iaitu antara tahun 1451 sehingga 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia pada 3 Mei 1481. Jasad baginda disemadikan di Istanbul, iaitu bandar lama di selatan Tanjung Emas. Lokasi ini terletak berhampiran dengan bukit terdamparnya 70 buah kapal tentera baginda yang digunakan untuk menawan kota Konstantinopel. Kota Kinabalu 93.9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM yang menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama destinasi IKIM untuk jam kedua petang ini, kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Dan rancangan Islam Agamaku kita siarkan di waktu ini di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media
Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah, untuk petang ini kita mengalukan kehadiran Yang Besar Tuan Haji Moli Hussein, pencetus dan Master Trainer Teknik Dakwah Asra Fikih dan pengarah Outreach Hidayah Center Foundation. Ada di konti IKIM Barotin. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sikitlah. Masya Allah. Dakwah sana sini, Masya Allah. Terima kasih. Walaupun sibuk macam mana pun, meluangkan masa juga untuk petang ini Ustaz Islam agama. Alhamdulillah. Dan bersama Tuan Haji Noli, insyaAllah petang ini kita akan bincangkan tentang rukun iman dan pembuktiannya. Mungkin untuk mukadimah pada waktu ini, silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bercerita tentang rukun iman dan pembuktiannya, iaitu dikumpulkan menjadi asara fikih hasil daripada alhamdulillah pembelajaran saya dengan beberapa pendakwa-pendakwa di dalam dan luar negara selama lebih masuk 16 tahun, dan dikumpulkan menjadi asara fikih. Apa dia? Iaitu kebiasaan kalau kita bercerita dengan orang non-Muslim, kita akan bertanya begini: pernah dengar tak ada Islam mudah dikenali dan difahami dengan asara fikih? Jadi biasanya mereka memang tak pernah dengar pun. Dan kita akan ceritakan tentang apa itu, bahawa Islam bersumberkan Al-Quran. Kita akan percaya bahawa Tuhan kata Tuhan itu ada, iaitu A, dan S, Tuhan itu satu, dan S juga bahawa Tuhan itu tidak boleh disyirik. Itu satu dosa besar sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa lain mengikut kehendaknya. Jadi syirik itu dia A-S. Kemudian A yang kedua adalah Al-Quran, ya, dipecah dua. Yang A kedua itu pecah dua, iaitu Al-Quran benar wahyu Tuhan, kemudian Al-Quran terpelihara. Jadi kita buktikan, ya. Saya ulang tadi, A, Tuhan ada, dibuktikan. S, Tuhan satu, dibuktikan. S, tidak boleh atau dilarang untuk kita mensyirikkan Tuhan. Kemudian A yang kedua tadi dipecah dua dalam A itu, iaitu Al-Quran benar wahyu Tuhan dan Al-Quran terpelihara, dibuktikan. Kemudian R, dibuktikan R bahawa ada Rasul Muhammad SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia agung yang mulia, yang berakhlak sangat mulia, sebagaimana Jesus atau Nabi Isa, Moses, Nabi Musa, Abraham, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Mereka ini adalah messenger ataupun penyampai mesej Allah yang diberi kitab A tadi punya Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Isa diberi Injil, bukan Bible, ya. Kemudian Musa diberi Taurat dan sebagainya. Jadi seterusnya A, S, A, R, A. A yang terakhir adalah akhirat, adanya syurga dan neraka. Maka dibuktikan. Maka setelah dibuktikan asara ini, tak kira lah kepada orang non-Muslim, ya, atau dari mana, ataupun kepada even anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada even mak ayah kita. Sebab kita ni tidak diajar daripada kecil. Saya sendiri, mak dan abah tak ajar dakwah. Mak dan abah tak ajar dakwah. Malah pembuktian Tuhan ada, Tuhan satu. Al-Quran benar wahyu Tuhan, Al-Quran itu terpelihara. Pembuktian pula Rasul Muhammad itu benar, dia lah yang menerima mesej Allah, iaitu Al-Quran, selama 23 tahun. Dan akhirat benar, ada neraka, ada, ya. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran daripada ayat An-Nisa ayat 56, bahawa, ya, Allah kata apa?
aku bakar kulit, dia tak sebut badan, dia tak sebut benda-benda lain, dia sebut kulit, ya, agar mereka mendapat azab sengsara api neraka. Dan setiap kali dia hangus atau roasted dalam bahasa Inggeris, Allah akan ganti dengan lain. Ya azab bagi manusia yang disbeliever ataupun orang yang tidak mengaku dan tidak menyembah Tuhan sebagaimana yang Tuhan mahu melalui yang tadi, Rasul-Rasul tadi. Dan terakhir adalah Muhammad SAW, wasi atau panduan SOP dia yang terakhir adalah dia Al-Quran. Nah, jadi inilah walaupun kita tak belajar, dan hari ini insyaAllah ramai mendengar ni dapatlah mengambil asara fikir. Malah diceritakan kepada semua orang agar satu hari besok asara fikir ni akan ternobat di mana-mana mulut-mulut di lidah, tak kira orang non-Muslim sendiri. Saya ramai bila saya mencerita tentang, saya katakan pada mereka orang non-Muslim, dakwah bukannya memaksa. Sebab la ikraha fi din, Allah sebut dalam Al-Quran, tidak there's no compulsion in Islam, ataupun tidak ada paksaan dalam Islam. Sebab yang benar itu dah benar, yang batil ataupun yang salah itu memang dah nyata, bahawa tidak boleh menyembah selain daripada Creator, jangan sembah creations. Lebih itu, ya, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi apabila asara tadi, kalau semua dah faham, semua dah jadi yakin betul, InsyaAllah bagi tahu pada dia, tanya dia, siapakah P? Baru masuk P tu, siapakah pemilik syurga? Jadi dia akan sebut balik Tuhan yang ada tadi, yang satu tadi, siapa tu? Juruskan kepada Allah. Di mana bukti dia? Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, ayat yang surah yang ke-112. Apa Allah sebut? Qul huwallahu ahad. Dia bagi tahu kepada Nabi Muhammad, suruh bagi tahu kepada kaum-kaum dia. Tapi Nabi Muhammad SAW dah meninggal. Saya kena baca kepada semua orang, termasuk non-Muslim, termasuk anak saya, termasuk adik-beradik dan semua saja. Tapi mana pun mendengar sekarang. Sebab Allah melarang kita untuk menyembunyikan fakta dan keterangan yang ada dalam Al-Quran. Apa dia Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 159? Tuan-tuan, puan-puan, tolong tengok dalam handphone tuan-tuan, puan-puan. Apa yang tercatat terjemahan di dalam surah Al-Baqarah chapter 2 verse 159. Konteks ayat adalah ahli kitab menyembunyikan, ya, bahawa Nabi Muhammad ada di situ, ada akan datang nanti pada di dalam Taurat, ya. Dan malah kita mempercayai ada di dalam Injil bahawa adanya Muhammad, Nabi selepas Nabi Isa akan datang, ya. Tetapi mereka menyembunyikan. Allah bentak, Allah kata apa? Allah melaknat dan seluruh makhluk melaknat. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar semua, Datuk Mona sendiri, saya sendiri, pada anak saya sendiri, saya mahu semua kita, ya, kita ni jangan sembunyikan Qul huwallahu ahad, bukannya dalam bahasa Arab tu, tapi terjemahannya kepada orang-orang non-Muslim, kepada anak-anak kita, kepada semua. Dan ceritakan di dalam tu, Allah sebut, ini menjurus kepada satu, ya. Kalau saya sebut pemutihan satu tadi, ceritakan definisi Tuhan, apa beza creator dengan creations. Dia sebutkan kekal dalam satu, creator ke creations, ya. No beginning, no ending. Maha kuasa mana satu, yang berkehendak makan, minum dan sebagainya mana satu. Itu definisi, ya. Dan ya, nanti saya sambung lagi, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji dan untuk kini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011290404004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bermana fi idati Pemerintah Mahad Al-Islami Al-Malizi, Lembah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah
Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa anda mendengar nasyid baik. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kita mohon kehadirat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka.
kita, moyang kita, seluruh manusia. Dan bagaimanakah setelah pemilik kita tanya siapa pemilik, iaitu Allah tadi, K dapatkan kunci syurga, iaitu dengan bersyahadah. Kena teruskan, sebab sebelum ni mungkin sebahagian kita syirik dan sebagainya, yang menduakan Allah dan sebagainya. Saya ada kisah-kisah, ada 2 cerita lah. Boleh ke saya ni insyaAllah kita share. Saya baru balik dari Kuching, dekat boarding room masa tunggu flight. Ada seorang, he is a dancer ataupun dipanggil apa? Penari. Muda-muda. Comel orangnya, lelaki lah. Dia maksudnya dia nampak very friendly. Terkejut saya, dia free thinker, dia a dancer. Dia kata, saya pernah baca Quran, tapi dalam terjemahan. So saya pun apply asara fikir pada dia. Pada masa nak menceritakan pada pasal Tuhan, saya ceritakan tentang bagaimana nampak di mata, contoh gunung. Ni nak membuktikan Tuhan ada sebagai contoh. Gunung, ada gunung nampak depan mata. Dan yang kedua, sains telah membuktikan di bawah setiap gunung, setiap jajaran dia akan terbenam seolah-olah macam ada tunjang ke bawah, ataupun saya sebut iceberg, macam iceberg ataupun gigi kita ada tunjang, kan? Sains telah provekan benda tu ada, pada tahun 1858. Dan ada satu, saya cakap dengan dia, brother, ada satu buku menceritakan tentang apa yang kamu nampak depan mata tadi, siap gambar ke, gunung betul ke, dan tag bawah tu ataupun dia punya tunjang. Dan sains telah buktikan yang ada tu siapa agaknya? Itulah dia, pencipta apa yang kita nampak yang telah dibukti oleh sains. Ini sebagai contoh. Banyak miracles dalam Quran. Sebab tu para hafizah baca Quran, faham Quran, dakwah, gunakan itu, insyaAllah. Dan satu lagi, alhamdulillah, dia syahadah. Dan dia syahadah. Dan dia pun terkejut, dia kata, saya tak pernah dengar semudah ini asara fikir menceritakan tentang Islam. Saya ingat Islam ni apa? Teroris. Saya ingat Islam ni dan sebagainya. Dia kata Islam ni orang jahat. Tak, saya kata Islam dengan Muslim berbeza. Penganut adalah orang, ada yang baik, ada yang jahat dan sebagainya. Dan satu lagi kisah, dia adalah seorang Sami. Dia call, dia nak jumpa, dia nak tahu pasal ni. Dia kata, soalan dia very simple. Dia kata, boleh ke kalau saya nak tahu pasal Islam, ada banyak perkataan, banyak perkara saya nak tanya. Saya pun cerita, untuk saya rangkum semua, saya cerita pasal asara fikir. Dan yang best tu, yang saya cerita bila Tuhan ada, dia kata percaya, S Tuhan satu. Saya terangkan syirik, dia baru dia terbeliak mata, macam dia macam, oh, no wonder, this is a significant difference. Islam with other religion, dia kata. Syirik tu, dia kata. Saya tunjukkan surah An-Nisa ayat 50, An-Nisa 48 yang saya baca tadi tu, bahawa Tuhan tidak mengampuni dosa syirik. Itu sebagai pembelut, pengkhianat, dan lebih kurang begitu. Dia seolah-olah seorang isteri yang mengambil 2 suami. Ada begitu. Sebab siapa yang cipta 2 biji mata kita? Minta maaf, a bit seksi, tapi saya memang suka sebut benda ni. Siapa cipta lubang dubur kita untuk keluarkan najis ke bawah, bukan ke atas? Dan dia rasa tersentak. Dan dia kata, lepas tu saya tanya dia, siapa cipta tu? So saya cakap, jangan syirik kepada Tuhan pencipta kita. Baru dia faham. Dan kemudian dia kata, kalaulah saya nak Islam, bolehkah saya pergi ke kuil, saya nak sujud di atas lantai untuk buang energi negatif saya? Itu dah saya buat 40 tahun lamanya dah, dia kata. Sebab tu saya kata, masa tu setelah saya cerita pasal asara, dah selesai. Dah selesai, itu Rasul kan. Dia dah percayalah pasal Rasul tu tadi. Bila saya bawa balik pada kan tadi saya kata, Rasul ini dapat mesej daripada Tuhan, bawa Quran, kita kena ikut cara dia. Bukan cara yang awak dah buat sebelum. Oh, okey. Dia kata, so seorang Sami, dia syahadah dengan izin Allah. Dalam agak lama juga masa tu, about 45 minutes untuk saya bentang ceritakan asara fikir pada dia. Dan ada juga kes apabila saya cerita kenapa perlunya kunci, kenapa perlu lafaz syahadah. Ada yang bertanya begitu. Saya kata, pernah tak awak, maknanya lelaki, terus dapat peluk bakal isteri awak? Takkan. Awak akan sebut begini pada bakal isteri awak, there is no one that I love except you.
Kan? Sama juga dengan Tuhan. Selama dia tak pernah sembah Tuhan bagi etis, dan dia tak pernah dia berlaku syirik. Maknanya dia berlaku syirik, iaitu mengambil Tuhan lain, mengambil creations sebagai Tuhan dia. Mana mungkin Tuhan akan terima dia. Seolah-olah macam dia buat dekat kebun A, saya buat dekat kebun B, saya punya kebun B. Dia buat kerja dekat kebun A, yang dia kata dia telah buat dekat kebun B yang saya punya. Pada kebun B dia tak sentuh pun. Kemudian dia minta upah dengan saya. Adakah saya akan bagi dia upah? Allah tak akan bagi dia syurga kalau dia sembah Tuhan lain. Setuju tak? Setuju. Ya. Begitulah konsep dia, kena bertanya dan dia jawab. Bertanya, jawab, dan begitulah, dan buktikan. Jadi itu di antara kisah-kisah bagaimana saya dengan beberapa orang-orang non-Muslim especially. Dan Alhamdulillah ada di beberapa orang yang telah pun belajar asara fikir. Mereka telah gunakan dengan konsep ini. Dan Alhamdulillah ada yang telah keluar daripada kepercayaan, mereka kembali dan mereka bersyahadah semula. Masya Allah. Kalau saya boleh sebutkan sini, mungkin Muiz Yahya boleh dengar ni, dia adalah Muiz Yahya, seorang Cina yang saya buat asara fikir melalui telefon. Dia syahadah, dia belajar dengan saya, dan Alhamdulillah dia pun telah pun menyampaikan asara fikir ni kepada ramai orang, dan Alhamdulillah puluhan orang yang dah bersyahadah, kembali kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Perkongsian yang menarik. Masya Allah. Dapatlah juga berjumpa dengan Tuan Haji untuk menjawab. Sebenarnya mereka mencari atau bagaimana tu Tuan Haji? Ya Allah, semua yang datang tu sama ada nak kahwin ataupun semua yang datang nak tahu pasal Islam. Walaupun mereka tak kenal, tak ada kawan, tak mungkin ada kes, ya. Ada satu kes, dia Grab driver tak pernah tahu pasal Islam, tak pernah ada kawan orang Melayu. Tetapi bila cerita pasal asara fikir, dia kata make sense, logic. Kenapa tidak saya nak settle, apa kata, ada settle and connect to this God. Logik akal, asara fikir, memang logik akal. That's why mudahnya mereka menerima dengan asara fikir. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ada 60 lebih cabangnya, dan madu adalah salah satu cabang iman. Hadis pada setiap malam dan di bulan Ramadan. Sampai hadis bulan itu lalu Jibril berbicara kepadaku, maka saya hafal apa yang dikatakannya. Aisyah radhiyallahu berkata, melainkan hanya perkataan baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa ilahi yas'adul kalim tayyib, kepada Allah lah yang akan terangkat perkataan yang baik, wal amal salih yarfa'uh, dan amal salih yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ ulama menyatakan bahawa kalim at-tayyib, perkataan baik itu setiap kali kita cakap, ya, sebab yas'ad ni maknanya satu benda yang daripada bawah langsung naik ke atas tanpa ada yang mengangkatnya. Maknanya Allah menyebutkan bahawa perkataan manusia itu bila disebut perkataan baik langsung akan sampai pada Allah, akan langsung sampai pada Allah. Kita bagi salam, kita menegur sahabat kita, kita bercakap yang baik, semuanya Allah kata tidak ada perantara di antara perkataan itu dan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sampai pada Allah, semua perkataan baik sampai pada Allah, sampai pada Allah. Dan Allah itu sifatnya adalah sangat syakur. Adalah Allah itu bila kita buat satu kebaikan, Allah melipat ganda kebaikan lebih banyak daripada kebaikan yang kita berikan. Maknanya perkataan baik yang kita keluarkan, maka Allah akan balas dengan begitu banyak. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku.
Jadi, sucikan hati, indahkan pribadi, daripada kami, Nausihat. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Sudu Kepahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku bersama Yang Bersama Tuan Haji Noli Hussein. Untuk petang ini masih membincangkan tentang rukun iman dan buktiannya. Dan Alhamdulillah untuk petang ini ada soalan, banyak soalan Tuan Haji untuk kita nak raikan soalan terlebih dahulu. Okey, baik, Alhamdulillah. Ada yang bertanya ni, Muhammad Faizal, pernah tak Tuan Haji berjumpa dengan yang ingin berdebat dan cara mengatasinya? Terima kasih. Soalan ini sangat bagus. Ramai orang takut untuk berkongsi Islam dengan, sekarang dah ada dah Asara PK, Alhamdulillah. Mudah sebenarnya. Ya, bagi mereka yang memang nak berdebat, tengok pada perdebatan tu bagaimana. Sebab debat tu mungkin dia nak bertanya hujah, buktikan. Tapi bawa balik ke asal fikir. Kalau dia bertanya benda contoh tengah bercakap tentang Tuhan ada, kita sedang membuktikan Tuhan ada. Tetapi dia bertanya pula tentang orang Islam ni, apa yang dia tak buat, nak rempit lah itu. Boleh tak saya jawab kemudian, Islam dia mudah nak difahami dengan asara fikir. Boleh saya pergi pada asara fikir? Dia kena minta izin, 3M. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Iaitu hikmah, saya kumpulkan, saya rangkumkan jadi 3M. Minta izin untuk memulakan apa saja yang kita nak. Minta maaf apabila dia mungkin menyentap. Dan menangi hati. Menangi hati sebab kita nak bawa dia pergi masuk syurga. Jadi tadi Muhammad Faisal bertanya bagaimana berdebat. Saya ada kes, ada 2 orang dan mereka adalah yang memang tak mau menerima. Walaupun saya kata make sense apa benda saya sebut ni, ada sains lah sebut, tapi dia pergi beralih ke tempat lain. Itu contoh. Maka orang-orang begini kita teruskan hubungan dengan mereka, tetapi mungkin kita bagi tahu kat dia, kita sembang kopi benda lain aja lah. Tapi kalau berdebat itu, dia betul-betul mahu untuk mengetahui tentang Islam, tumpukan, fokuskan kepada asar fikir. Apabila sedang cerita tentang Tuhan ada, S Tuhan satu, kemudian dah pergi kepada syirik, kemudian dah pergi kepada Al-Quran, tiba-tiba dia bertanya tentang sesuatu yang orang perempuan pakai tudung ni panas lah. Boleh tak saya jawab kemudian dan fokus ke situ. Dan selesaikan dahulu rukun iman ini. Itu adalah keyakinan dia besok. Mudah bagi dia. Kalau dia dah ada rukun iman, dia dah akidah kuat, baru dia nak solat. Barulah dia tahu, makanan ni tak boleh, makanan tu tak boleh. Dia begitu, insyaAllah. Dan terima kasih Mak Ngah Kuala. Mak Ngah Kuala pun betul kuat. Kalaulah kebun tu bukan dia buat dekat kebun orang lain, dia betul minta upah dengan kita, kebun kita dia tak buat. Begitulah Allah. Dia tidak akan bagi syurga kepada orang yang buat perkara lain konon nak dapat syurga. Nauzubillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Dan ada satu soalan lagi di WhatsApp Konti pada waktu ini yang bertanya, apakah cara dakwah yang terbaik kepada orang yang bukan Islam? Okey, dan satu lagi saya masukkan juga yang bagaimana cara nak buat tanpa menyinggung. Tanpa menyinggung tadi 3M tadilah. Apa-apa start dengan 3M tadi, iaitu M yang pertama, minta izin untuk cerita tentang Islam. Kalau dia tak nak, tak apa. Tapi kaedah sekarang dah mudah. Mudah dia macam mana? Mudah dia begini, iaitu
tanya dia, pernah tak dengar Islam mudah dikenali dan difahami dengan asara fikir? Agak-agak apa jawapan dia? Dia akan tanya. Tu dia buka pintu lah tu. Dan jangan takut tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab semua manusia ada fitrah. Fitrah mahu kepada benda yang bagi diri kita peace. Semua orang nak begitu. Jadi kalau kita ikhlas, sebab tu saya suka bila saya berceramah, saya kata pada semua peserta, buat macam Ahmad Nisfu cerita P. Ramlee tu, cakap agar jangan simpan, luahkan. Malah kalau takut dengan bercakap dengan jiran-jiran, cakap macam ni, anti ataupun jiran tu, Wong ke siapa, atau siapa saja. Malah pada orang Melayu kalau kita nak tegur, saya takut nak cakap dengan awak sebab takut awak marah saya. Nampak tak? Terus cakap dengan dia perkara begitu. Jadi dia pun ikhlasnya kamu. Boleh begitu. Itu cara yang ni. Dan cara yang mudah untuk sampaikan Islam adalah dengan asara fikir. Adalah satu kaedah yang mudah yang dengan izin Allah. Ini testimoni saya sendiri. Testimoni 70% success rate. 70% daripada 67 orang yang saya cerita asara fikir, 47 menerimanya on the spot. Yang menerimanya, maksudnya mereka settle dengan Tuhan terus. They connect and they declare the syahadah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Dan ada satu soalan lagi di WhatsApp Konti pada waktu ini bertanya, saya ada isu akan keraguan dan kadang-kala bisikan yang persoalkan kewujudan Allah. Saya solat dan sayangkan Rasulullah SAW. Cuma perkara itu sering terjadi. Saya Al-Falah, bukan nama sebenar katanya. Boleh saya mendapat sedikit pedoman agar keimanan saya lebih kuat? Okay. Nanti tolong hubungi saya 019-3533-177, ya, 019-3533-177. Cuma nak membuktikan itu, Islam ni kita tahu daripada mana sumber dia. Quran. Dalam Quran ada, saya ulang balik, ada menceritakan tentang depan mata nampak. Macam contoh gunung tadi, gunung juga telah diiktiraf oleh saintis, di bawahnya ada pack. Untuk bumi berputar, maka kamu tidak bergoyang, kata Tuhan. Siapa tu? Wujud ke tak wujud sesuatu? You nak kata dia tu sebagai higher energy, yang yang syahadah dekat boarding room tu, dia kata higher energy. Last kali dia kata Tuhan, dia percaya pada Tuhan. Kemudian last kali saya sebut Allah namanya dalam Qul Huwallah tu. Wow, dia kata, now I understand. Siapa yang bertanya tadi, dan sesiapa saja di luar sana, Allah wujud. Allah wujud, insyaAllah. Ya, insyaAllah, Alhamdulillah. Dan ada banyak lagi soalan, tapi kita bawa ke insyaAllah ada kesempatan kita bawa ke minggu hadapan. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi Tuan Haji. Mungkin untuk kesimpulan, ada pesanan dan kata-kata terakhir, silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jom support kami, ya, di www.jomansar.com, ya, jomansar.com, rapat, ataupun www.dahsedekah, rapat, dahsedekah, sedekah tu .com, ya. Dan ataupun mungkin kalau nak pergi ke Maybank, 5622-096-24421. Dan saya juga menyokong agar kita ingat rukun iman menceritakan tentang ke mana hala tuju kita besok di akhirat yang kekal, eternal life kita. Palestin tengok macam mana. Palestin sungguh-sungguh beriktikad dia dan juga dia betul-betul menjaga akidah agar kita sentiasa syiarkan Islam, protect Islam, tapi dengan akhlak. Saya ulang, dengan akhlak. Saya ulang, dengan akhlak. Tidak membenci, tidak menghasut, tidak mengaib, tidak. Ya. Dan bantulah Islam dengan cara begini. Ya, kalau dengan Palestin sendiri, kita ada My Care. So far the best yang saya dengar. Mereka telus dan tulus di peringkat antarabangsa sekali telah pun mengiktiraf mereka. Dan kami di Hidayah Center Foundation, selain daripada bersama dengan Asara Fikir
berkongsi Islam kepada orang luar, orang bukan Islam, teruskan bersama dengan kami Hidayah Center Foundation dekat website kita dan juga boleh tengok dekat di chat box tu insya-Allah ada di sana. Dan seterusnya sokongilah terus Allah dan juga Islam dengan Hidayah Center Foundation insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Iya, terima kasih Tuan Haji atas pertemuan untuk petang ini dan juga terima kasih kepada para pendengar. Alhamdulillah soalan yang dijawabkan. Terima kasih banyak Tuan Haji. InsyaAllah hari kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun, minta maaf kepada semua. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Bali Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. ليس لها من دون
lagi saya. Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Assalamualaikum. Ramai ibu bapa yang mengeluh melihat anak-anak bangun tidur terus bergadget. Kadang-kadang tidur pun melekat dengan gadget. Tapi kita tak boleh mengalah. Kita perlu menghadkan waktu penggunaan gadget. Ya, pasti mereka akan protes, tapi kita boleh jadikan waktu penggunaan gadget ini sebagai hadiah dan juga hukuman. Bagaimana pula tu? Senang saja. Beri peluang untuk mereka mendapatkan lebih masa bermain gadget dengan melakukan sesuatu yang baik. Sebaliknya, potong masa gadget mereka jika kelakuan tidak memuaskan. Bincang bersama-sama. Buat satu perjanjian. Senaraikan perlakuan yang baik untuk menerima masa bonus untuk gadget tadi. Antara contoh perlakuan baik, menolong ibu mengemas rumah, menyiapkan kerja sekolah tanpa disuruh dan solat di awal waktu. Malah banyak lagi. Lepas tu, buat perjanjian yang sama, tapi kali ini senaraikan perlakuan yang tidak baik pula. Jika dibuat juga, mereka akan dihukum potongan masa untuk gadget. Contoh kelakuan tidak baik: mengganggu adik-beradik, terlupa membasuh kasut, tidak menyiapkan kerja sekolah dan berbagai lagi. Bincang dengan adil sampai mereka kata, "Ya mak, ya ayah, adil-adil." Senanglah sikit kita nak menguatkuasakannya, insya-Allah. Sementara itu, marilah kita bersyukur dengan keluarga kita. Saya ada pantun bertajuk biar. Biar gaji tak naik, asalkan kita buat yang terbaik. Biar kerja teruk, asalkan peribadi tak buruk. Saya Zaid Muhammad, insya-Allah jumpa lagi dengan tips-tips ibu bapa bijak yang seterusnya. Assalamualaikum. Johor Bahru 106.2 FM. Subhanallah walhamdulillah wa la